أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم بحق الحسن وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه نجني من الغم الذي أنا فيه يا حي يا قيوم أسألك أن تنير قلبي بنور معرفتك. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi dipertemukan oleh Allah dalam kuliah paksi pada pagi Sabtu ini, dan kita menyambung kitab sirah Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Cuma perbezaannya pagi ini, sebelum ni kita duduk tempat tinggi, hari ni kita duduk tempat rendah lah. Lagu itulah yang namanya manusia. Itulah. Ya kah? Ni ada permintaan daripada perempuan yang depan ni. Dia kata yang tuan-tuan yang di belakang minta duduk sebelah ni, sebelah depan ni kosong banyak lagi, dia kata. Jadi itulah namanya manusia. Ada kadang-kala kita di atas, ada kadang-kala kita di bawah. Itulah lumrah yang Allah letak. Jadi maknanya sesuatu yang biasalah, bukan luar biasa. Baik, walau bagaimanapun kita tak nak mukadimah kita panjang-panjang. Kita teruskan dengan perbincangan kuliah kita. Kita menyambung lagi di muka surat 83 dalam kitab kita ini, yaitu hubungan Aisyah dengan isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Ya. Seperti mana yang kita sedia maklum bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ramai isteri. Ramai isteri. Nanti di belakang dia akan sebut isteri Nabi semua ada 10 orang. Tapi yang seorang tu meninggal awal, kemudian yang kekal sehingga wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam ada 9 orang yang kekal. Baik. Tidak ada sesuatu yang lebih menyakitkan, saya baca dalam tu. Tidak ada sesuatu yang lebih menyakitkan bagi seorang isteri daripada mengetahui bahawa suaminya bernikah dengan perempuan lain. Itu lumrah. Saya tak nak komen, nanti dia marah kat saya. Sesuatu yang menyakitkan, dia kata. Sakit hati lah ni kot. Sakit jiwa. Begitu juga dengan Aisyah. Itu lumrah. Jadi kita jangan ada buruk sangka. Jangan ada buruk sangka dengan Aisyah berkata kita juga. Lebih kurang tu dari segi naluri kemanusiaan, naluri kewanitaan, itu semua sama. Tapi dari segi didikan, dari segi pembentukan jiwa yang dibentuk oleh Nabi lain, tak sama dengan kita. Suaminya Rasulullah SAW memiliki 8 orang isteri selain darinya. Jadi 8 campur Aisyah 9 lah. Tetapi kehidupan isteri-isteri Rasulullah itu tetap bersih dan jernih. Tidak setitik pun kedengkian dan perilaku buruk menodainya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan mengangkat darjat mereka. Jadi walaupun ramai, walaupun bermadu, tidak ada sesuatu pun yang ada dengki dalam perangai tak elok. Ada yang tanya kamu. Jadi itu sikap Rasulullah dan sikap isteri-isteri Rasulullah yang fokus kitanya pada perbincangan Aisyah. Perempuan-perempuan yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Khadijah wafat berjumlah 10 orang. Setelah Khadijah wafat jumlahnya 10 orang. Campur dengan Aisyah dengan Khadijah jadi 11. Campur dengan Khadijah jadi 11, tapi Khadijah tu tak diambil kira lah, sebab selepas daripada Khadijah wafat barulah Rasulullah kahwin dengan yang selainnya. Maknanya Nabi setia dengan yang asal. Ni model kita ni. Model kita nak nikah lain boleh, tapi tunggu bagi mati dua ada-ada ni. Bagi mati dua ada-ada, jangan seorang nikah 2 kali. Model ya. Langkah mayat. Langkah mayat. Lepas mayat turun, sila. Jadi Rasulullah menikahi mereka dalam keadaan tertentu demi tujuan serta kepentingan-kepentingan yang berbeza. Nabi kahwin ramai bukan saja-saja.
kita syok. Kita kahwin ramai syok. Nabi kahwin ada tujuan, ada matlamat. Matlamat dari segi dakwahnya. Bila Nabi berkahwin, nanti kita akan jumpa di belakang. Di kalangan isteri-isteri Nabi ni ada di kalangannya anak-anak ketua-ketua kabilah, ketua-ketua puak kaum. Jadi dengan cara Nabi berkahwin dengan anak daripada kumpulan itu, kaum itu, maka secara tidak langsungnya proses dakwah berjalan di situ. Dia ada matlamat, ada tujuan. Sebenarnya itu adalah perancangan Allah, Allah yang susun. Walaupun ada orang-orang orientalis yang mengatakan Nabi berkahwin banyak atas dasar nafsu, itu kita tidak boleh terima. Sebab kalau kita nak sebut atas dasar nafsu, macam yang saya sebut sebelum-sebelum ni, buat apa kahwin dengan hak second hand tadi? Bukan second hand, kadang-kadang third hand pun ada dah. Buat apa nak kahwin hak yang ni? Lebih baik cari yang koyak plastik dah, ambil baru. Tapi Nabi hanya berkahwin dengan yang betul-betul anak darahnya, dengan Aisyah seorang je. Yang lain tu semuanya janda. Jadi kita nak menggunakan atas alasan nafsu. Kalau ada orang-orang orientalis mengatakan Nabi berkahwin atas dasar nafsu, itu tidak betul dan tidak benar. Kerana yang kahwin tu memang dah, kalau kita akan jumpa saat lagi di depan itu, yang namanya Saudah. Saudah ni orang dah tua dah. Tua dah. Sampai satu peringkat, malam yang kena giliat rumah Saudah, dia bagi tahu dekat Nabi, balik ke rumah Aisyah. Dia bagi dekat Aisyah. Malam giliran dia tu, dia serah kepada giliran Aisyah. Jadi nak ceritanya bukan Nabi berkahwin atas dasar nafsu. Nabi berkahwin atas dasar ada tujuan-tujuan tertentu, atas perancangan Allah, itu yang sebenarnya, atas seruan dakwah. Jadi setelah seorang dari 10 orang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang, bukan setelah. Salah seorang dari 10 orang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha, yang dikenali dengan gelaran Ummul Masakin. Apa dia Ummul Masakin ini? Yaitu ibunda orang-orang miskin. Dia dinikahi oleh Rasulullah SAW pada tahun yang ketiga Hijrah dan meninggal dunia 2 atau 3 bulan kemudian. Kahwin saja, lebih kurang dalam 2-3 bulan kemudian Zainab meninggal dunia. Sementara itu 9 isteri baginda yang lain termasuk Aisyah dikurniakan usia yang panjang dan terus mendampingi Rasulullah hinggalah baginda wafat. Jadi yang meninggal, isteri Rasulullah yang meninggal hanyalah Zainab binti Khuzaimah seorang saja. Yang lain itu meninggal setelah baginda wafat. Yang lain itu sempatlah dengan Nabi sampailah baginda wafat. Berikut ini dicantumkan nama-nama isteri-isteri Rasulullah serta tahun pernikahan tiap-tiap mereka dengan baginda. Dari daftar ini kita juga dapat mengetahui berapa lama Aisyah hidup bersama isteri-isteri Rasulullah yang lain. Jadi kita tengok ada 9 semua. Yang pertama Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah ini dikahwin pada tahun yang ke-10 setelah Nabi dilantik menjadi Rasul. Makna tahun yang ke-10 kenabian. Tahun yang ke-10 kenabian ini Nabi tak berhijrah lagi. Nabi berhijrah setelah 13 tahun kenabian, baru Nabi berhijrah ke Madinah. Yang kita kira tahun hijrah itu bermula daripada tarikh hijrah. Yang pertama. Yang kedua, Aisyah binti Abu Bakar. Tahun yang ke-10 juga setelah Nabi dilantik menjadi Rasul. Jadi disebut juga Aisyah dengan Saudah ini Nabi kahwin pada tahun yang sama. Nabi kahwin pada tahun yang sama. Cuma mengikut riwayat mengatakan Saudah itu dikahwin dulu, kemudian lepas daripada itu Aisyah. Kerana selepas daripada Khadijah wafat, yang di depan yang kita dah baca dah tu, selepas daripada Khadijah wafat, salah seorang sahabat perempuan berjumpa dengan Nabi, tanya Nabi tak nak kahwin ke? Nabi tanya nak kahwin dengan siapa? Kemudian dia tanya balik, berlaku dialog di situ, dia tanya nak kahwin dengan siapa? Nabi tanya kepada sahabat yang perempuan itu, orang tengah lah, orang tengah, nak kahwin dengan siapa? Kemudian dia tanya balik Nabi, nak janda ke nak darah? Nabi tanya kalau janda siapa? Kalau nak darah siapa? Jadi diriwayatkan di situ Nabi berkahwin pada tahun yang sama dua-dua sekali, dengan janda, dengan Saudah binti Zam'ah, dengan anak darahnya dengan
Aisyah binti Abu Bakar selepas wafatnya Khadijah. Kemudian yang ketiga, Hafsah binti Umar. Cuma yang kita kena fahamnya, yang dua orang ini, Aisyah dan Saudah ini Nabi berkahwin ketika masih di Mekah. Yang baqinya itu daripada nombor 3 hingga nombor 9 itu selepas berlakunya hijrah. Jadi kira kalau nak kira tuanya, tua yang dua ni lah, isteri tua. Kalau nak kira. Kemudian yang lain tu kira isteri muda lah. Kemudian Hafsah binti Umar Al-Khattab, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Selepas daripada itu Nabi berkahwin dengan Hafsah pada tahun yang ketiga hijrah. Kemudian dengan Ummu Salamah pada tahun yang keempat hijrah. Kemudian dengan Juwairiyah. Juwairiyah tawanan perang dari Bani Mustalik, tahun yang kelima hijrah. Perang Bani Mustalik ini perang yang berlaku, kalau mengikut dalam buku kita ni, dalam kitab kita ni, dia kata berlaku pada tahun yang kelima hijrah. Tapi saya semak sebelum main tadi ni, semak balik tengok sirah, kitab sirah yang besar itu. Dia kata tahun yang kelima hijrah itu tak banyak ulama yang berpegang dengan berlaku pada tahun yang kelima hijrah. Banyak ulama-ulama sirah berpegang berlaku pada bulan Sya'ban tahun yang ke-6 hijrah. Perang Bani Mustalik itu berlaku pada bulan Sya'ban tahun yang ke-6 hijrah. Termasuknya Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat Kubra dia, dalam kitab dia. Kemudian termasuk juga Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan berlaku pada bulan Sya'ban tahun yang ke-6 hijrah. Cuma walau bagaimanapun itu cuma perkhilafan ulama tentang tahun saja. Tapi perang Bani Mustalik itu memang berlaku. Dan Juwairiyah ini, dia ini tawanan perang. Ketika Nabi menang perang Bani Mustalik itu yang berlaku, kita pegang dengan pendapat pada tahun yang ke-6 hijrah itu, berlaku pada tahun yang ke-6 hijrah itu. Kemudian Juwairiyah ini Nabi kahwin selepas dia menjadi tawanan perang. Dan kalau kita nak tengok perang Bani Mustalik ini, puncanya sedikitlah kalau kita boleh tengok sirah dia. Dia kata peperangan ini terjadi pada bulan Sya'ban tahun yang ke-6 hijrah. Ini pendapat yang banyak dipegang oleh ulama sirah. Meskipun bukan perang besar, dia bukan satu perang yang besar, cuma dia tak sempat berlaku perang besar. Rangkaian peristiwa di dalamnya menggemparkan masyarakat Islam akibat itulah orang-orang munafik. Dilatar belakangi pengerahan kaum Bani Mustalik di bawah pimpinan ketua yang nama Haris bin Abi Dharar. Ketua Bani Mustalik itu namanya Haris bin Abi Dharar. Dan yang namanya Juwairiyah ini anak kepada Haris bin Dharar. Bila dah berperang, kemudian bila dah perang, yang matinya menantu kepada Haris bin Abi Dharar ini, suami kepada Juwairiyah. Kemudian di situ bila selepas daripada, tak apa saya baca lah, tak usah cerita lagi. Kemudian beliau Nabi tu bila dengar cerita kata orang-orang Bani Mustalik ini bersiap sedia untuk nak berperang Nabi di Madinah, Nabi mengutuskan seorang seorang sahabat yang namanya Buraidah bin Hasib Al-Aslami. Nabi utus seorang sahabat yang namanya Buraidah bin Hasib Al-Aslami, orang lelaki bukan perempuan. Sebab kita ni kalau faham punya belakang tu perempuan lah. Tapi orang Arab ni biasa. Buraidah bin Hasib Al-Aslami. Kemudian setelah mendapat kepastian, bila Buraidah ni Nabi hantar pergi kepada Bani Mustalik untuk selidik. Itu sifat Nabi. Bila dia dapat satu berita kata orang nak serang, Nabi tak terus serang. Dia selidik dulu. Dia akan hantar orang selidik dulu. Hak kita buat lain. Dengar kata kawan bawa cerita, kata ada kawan tu kata kat hang bepo, terus serang, selidik dulu, jangan celapak ikut dan. Ambil apa yang Nabi ajak kepada kita. Jadi Nabi hantar Buraidah bin Hasib Al-Aslami ini untuk selidik, pastikan dulu betul tak betul yang kata Bani Mustalik ini nak serang Madinah. Setelah mendapat kepastian, barulah Nabi siap angkatan perang pergi untuk menyerang Bani Mustalik ini. Perang Bani Mustalik ini juga yang namanya perang Al-Muraisi juga disebut. Dia ada dua nama. Perang Muraisi. Kenapa? Kerana orang-orang Bani Mustalik ini, Nabi keluar bertemu dengan golongan Bani Mustalik ini di satu tempat yang namanya Muraisi. Jadi perang di situ disebut juga dengan perang Muraisi, selain daripada perang Bani Mustalik.
Kemudian bila Nabi bawa angkatan tentera pergi tunggu pergi jumpa di Al-Muraishi tu, di satu tempat tu, orang-orang Bani Mustalik ni rasa terkejut. Tak sangka kata mereka baru duk angan-angan nak serang, tapi Nabi dah tunggu di situ. Sebab Nabi dah dapat maklumat daripada Buraidah tu. Jadi bila dia itu, jadi terkejut. Bila terkejut, ketika itu Nabi mengutuskan Sayyidina Umar untuk menyeru, berdakwah dulu. Dia konsep yang Nabi bawa, dakwah yang Nabi bawa, walaupun nak perang, Nabi akan hantar satu utusan dulu untuk berjumpa dengan ketua musuh itu untuk seru dakwah dulu. Masuk Islam, kamu selamat. Kalau tak mau masuk, baru kita kira lain. Itu konsep yang Nabi bawa. Jadi utuskan Umar Al-Khattab ke depan untuk berdakwah. Bila Umar seru, tak nak terima juga. Bila tak nak terima, berlaku di situ ketegangan. Kemudian tiba-tiba anak panah daripada pihak musuh sampai sampai ke pihak Nabi, tapi tak ada siapa yang kena itu. Kemudian berlakulah sikit peperangan di situ. Bila berlaku itu, maka akhirnya bila dah terkejut ni, pihak musuh ni dah terkejut dengan Nabi nya, secara mudahnya Nabi boleh menang. Itu jadi orang-orang sebelum daripada itu, Haris bin Abi Dharar ini, ketua kumpulan Bani Mustalik ini, dia dah pakat dengan kumpulan-kumpulan Arab yang lain untuk nak perang dengan Nabi. Tapi bila dah bertemu dalam keadaan terkejutnya tu, kumpulan lain lari. Tinggallah Bani Mustalik semata-mata. Jadi dalam keadaan yang mudahlah, maka Nabi menang. Bila Nabi menang, lari, tinggal. Bila lari tinggal itu, Nabi mendapat rampasan perang yang cukup banyak. Antaranya disebut 2,000 ekor unta yang ditinggalkan, lari kalang kabut, tinggal 2,000 ekor unta. Kemudian ada 5,000 ekor kambing. Dan ada 70 orang tawanan, termasuk Juwairiyah. Kerana dalam perang itu, yang matinya di pihak musuhnya, di belah pihak Bani Mustaliknya 10 orang, termasuk suami kepada Juwairiyah ini, yang namanya Musaffih bin Safwan. Dia meninggal, dia mati dalam perang tu. Maka isteri dia menjadi tawanan perang. Kemudian selepas daripada itu, bila dah jadi tawanan perang, maka dikahwinkan dengan baginda SAW. Sebab dia ni, Juwairiyah ni anak kepada Haris bin Abi Dharar ni, kepala Bani Mustalik ni. Jadi bila Nabi berkahwin dengan Juwairiyah ni, cara tidak langsung senang masuk proses dakwah di situ. Nampak tak? Senang masuk proses dakwah di situ. Bila ada ahli, ada kaum dia yang masuk Islam, duduk di bawah Nabi, maka mudah untuk Nabi menyebarkan dakwah. Dan daripada peristiwa perang Bani Mustalik ini juga, kita akan jumpa di depan ini. Daripada peristiwa perang Bani Mustalik ini juga, yang namanya Hadisul Ifki, peristiwa yang berlaku kepada Aisyah. Sebab semasa nak perang Bani Mustalik ini, macam mana yang kita maklum, Nabi bila dia nak pergi keluar ke mana-mana, dia akan mengundi di antara isteri-isteri dia tu, undi nak bawa siapa. Sebab dah ramai, kena undi lah. Kalau seorang tak apalah, pakai alat jom gitu ya. Tapi bila ramai, kena undi lah. Kena bagi fair, kena bagi adil. Kalau tidak, tak adil lah di situ. Jadi bila undi kena kepada Aisyah. Jadi Aisyah dibawa ikut sama dalam perang Bani Mustalik itu. Bila bawa, kemudian berlakulah peristiwa pada selesainya perang Bani Mustalik, dalam perjalanan nak balik ke Madinah itu, maka Aisyah berlaku peristiwa yang namanya Hadisul Ifki. Aisyah tertinggal, tak disedari bahawa Aisyah dia keluar daripada tandu dia tu, tempat yang dibawa pengusung dia tu. Jadi orang lain pun tak sedar. Kemudian tertinggal. Bila tertinggal, Aisyah masih ditunggu balik tempat yang ditinggalkan tadi. Kemudian bila selepas daripada tu, dan biasanya menjadi kebiasaan bagi Nabi, selepas daripada bergerak semua rombongan yang ada itu, Nabi akan hantar satu orang untuk cek balik, takut ada yang tertinggal di belakang. Kemudian Safwan bin Mu'attal kan, dia mai balik, mai tengok, daripada jauh dia nampak, dia perasan, dia cam kata itu Aisyah. Kemudian disebutnya dalam sejarah, Safwan dia tak cakap apa pun dengan Aisyah. Dia cuma sebut kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia turun kuda, suruh kuda turun,
Suruh Aisyah naik, unta. Unta dia turun, suruh Aisyah naik. Heret Aisyah tak bercakap pun dalam perjalanan tu sampailah ke Madinah. Bila sampai ke Madinah, timbullah fitnah yang diketuai oleh Ubay lah. Abdullah bin Ubay. Bin Salul. Selun bukan Salul lah. Jadi Abdullah bin Ubay ni dia buat cerita. Apa yang kamu nampak daripada peristiwa yang berlaku depan tu? Dia kata, daripada Safwan dengan Aisyah tu apa yang kamu nampak? Dan sahabat dia kata tak nampak apa. Dia klik. Orang yang ni dia memang dia cuba cari dah punca. Dia klik. Bila sahabat-sahabat lain tengok, kerana tu satu benda yang biasa. Aisyah dibawa balik, biasalah sebab Aisyah tertinggal. Tapi yang Abdullah bin Ubay ni, dia dah klik satu isu. Dia klik satu isu baru. Dia kata aku tak nampak macam tu. Aku nampak pasal apa tinggal depa dua je. Pasal apa orang lain sampai balik dah. Itu ada jadi. Jadi isu tu diperbesar. Bila balik daripada itu, Aisyah kata aku tak tahu. Sebab dia letih. Bila letih dia sakit. Sakit yang agak panjang. Kemudian dia duduk di rumah. Selepas daripada tu baru dia dengar peristiwa tu. Kemudian sampailah bila peristiwa itu diperbesarkan, isu itu bila diperbesar, akhirnya Nabi rasa ada, bukan Nabi kata sungguh, tapi ada terasa di hati Nabi dengan peristiwa itu, terdetik di hati Nabi-nya. Nah, akhirnya Nabi jumpa dengan Aisyah. Nabi kata kepada Aisyah, kalau sekiranya sungguh benda tu berlaku seperti apa yang isu yang berlaku seperti yang Nabi dengar, taubat kepada Allah. Aisyah kata aku nak taubat apa, aku tak buat. Kan? Sampai dari itu Nabi perasing tempat tidur dengan Aisyah yang agak lama, sampai Aisyah pun hantar minta balik ke rumah mak ayah dia, ke rumah Abu Bakar balik. Abu Bakar pun tak boleh nak buat apa lah. Tunggu keputusan Allah. Yang akhirnya Allah turun ayat dalam surah An-Nur. Allah counter balik, bagi tahu kata yang Aisyah itu betul, yang tak betulnya golongan munafik ni buat cerita. Jadi tak apalah masa tu Allah tolong jawab bagi pihak Aisyah. Jadi daripada peristiwa perang Bani Mustalik juga, itu saya cuba kaitkan. Sebab kebetulan kita berjumpa dengan cerita Bani Mustalik itu, kita sebut sebentar lalu. Kemudian yang seterusnya, jadi akhirnya Juwairiyah ini menjadi isteri kepada Nabi SAW. Dan Juwairiyah ini, isteri-isteri Nabi ni biasanya kebanyakannya, kalau kita tengok dalam kitab sirah, kebanyakan orang comel-comel lah, orang elok-elok. Cuma dari segi umur ajalah ada yang berbeza-beza. Kemudian yang keenamnya Zainab binti Jahshin al-Quraisyiyah, tahun yang kelima Hijrah. Nabi berkahwin pada tahun yang kelima Hijrah. Kemudian yang ketujuhnya Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan. Ini anak kepada Abu Sufyan. Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan ini dua beradik dengan Muawiyah. Dua beradik dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang akhirnya selepas daripada Sayyidina Ali menjadi khalifah yang seterusnya itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi Muawiyah juga jadi siapa? Jadi ipak kepada Nabi lah. Jadi ipak kepada Nabi. Kemudian yang ke-8nya Maimunah, berlaku perkahwinan itu pada tahun yang ke-7 Hijrah. Kemudian Safiyah binti Huyai pada tahun yang ke-7 Hijrah juga. Itu 9 orang isteri-isteri Nabi dan mengikut tahun yang dinikahi oleh Nabi. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah dengan Khadijah. Kita nak tengok apa yang nak dibincangkan antara Aisyah dengan Khadijah itu. Kemudian Rasulullah SAW dianugerahi cinta yang mendalam kepada Khadijah radhiyallahu anha. Kedudukan Khadijah di hati baginda tidak terganti. Walaupun Nabi ada isteri yang ramai selain daripada Khadijah, tapi cinta Nabi dengan Aisyah tidak pernah luput, tidak pernah terhapus. Walaupun dengan Khadijah tidak pernah hilang, walaupun Khadijah dah wafat, dah meninggal. Banyak riwayat yang mengisahkan bagaimana Rasulullah SAW seringkali mengenang dan menyebut Khadijah di hadapan Aisyah. Banyak riwayat hadis yang Nabi sebut
kebaikan Khadijah itu di depan Aisyah. Walaupun dia telah meninggal, kecemburuan Aisyah terhadap Khadijah jauh lebih besar daripada kecemburuannya terhadap isteri-isteri Rasulullah yang lain. Kerana setelah Khadijah meninggal pun. Jadi ini pantang orang perempuan ni, kalau yang dimadukan, kalau suami duk penat hak sebelah lagi, siap. Kalau dah baik sangat, balik ke rumah ni. Pasal apa balik ke rumah ni? Dah. Begitu juga berlaku pada Aisyah. Tapi Aisyah taklah cakap macam kita. Cuma ada rasa cemburu. Rasa cemburu itu naluri manusia. Yang namanya manusia, Allah letak rasa cemburu dalam hati dia. Jadi Aisyah rasa cemburu juga sebab Nabi duk penat. Nabi duk sebut kebaikan-kebaikan yang ada pada Khadijah. Memang kalau kita nak tengok, kalau kita imbau balik sejarah, memang kenapa antara faktornya Nabi sayang lebih kepada Khadijah ni? Habis semua kata Khadijah ni untuk dakwah Nabi. Dan Khadijah ni kita maklum, masa ketika mana dia berkahwin dengan Nabi itu, dia seorang yang ahli korporat, orang jutawan. Dah tak sebut jutawan dah. Dah sebut apa? Billionaire. Dah. Billionaire. Tak sebut dah. Million tak sebut dah. Billionaire. Dan akhirnya bila dia berkahwin dengan Nabi, hartanya habis digunakan untuk jalan dakwah, membantu kepada Nabi SAW. Jadi antara sebab. Dan dengan Khadijah juga Nabi boleh anak. Dengan hak lain, seorang pun tak ada. Disebut dengan Maria Qibtiyah itu adalah merupakan hamba kepada Nabi, yang dapat anak yang namanya Ibrahim, kan? Yang lain tu, yang 9 tu ada ni, seorang pun tak ada anak ni. Yang 9 yang kekal ni, selain daripada Aisyah ni, seorang pun tak ada anak dengan Nabi. Itu antara sebab. Disebut antara sebab kenapa Nabi sangat sayang dengan Khadijah ini melebihi isteri-isteri yang lain. Cuma sayang dari segi hati, tapi dari segi penyusunan Nabi tetap adil. Jadi Aisyah kata, aku rasa cemburu. Tempatnya di hati Rasulullah tetap tidak terganti. Tidak cukup dengan mengenang dan menyebutnya. Rasulullah SAW juga menunjukkan rasa cinta baginda kepada orang-orang yang pernah mengunjungi atau melihat Khadijah. Jadi bukan cakap tu je. Nabi kadang-kadang bila sahabat mai ziarah Nabi cerita tentang kebaikan Khadijah tu. Jadi Aisyah duduk dengar. Aisyah berkata, aku tidak pernah merasa cemburu, ni hadis aku tidak pernah merasa cemburu kepada seorang perempuan sebesar rasa cemburu aku kepada Khadijah. Dia meninggal sebelum Rasulullah SAW menikahi aku. Dia meninggal. Okey. Baginda selalu menyebut dan mengenangnya. Allah menjanjikan baginya sebuah rumah di dalam syurga yang diperbuat dari permata. Setiap kali menyembelih kambing, Rasulullah SAW selalu membahagikan sebahagian dagingnya kepada keluarga Khadijah. Jadi walaupun selepas daripada Khadijah wafat, setiap kali Nabi ada sembelih ke apa, Nabi akan peruntukkan ini bahagian untuk keluarga Khadijah, kerana mengenangkan tentang Khadijah itu. Jadi tanda nak menunjukkan tentang rasa sayangnya Nabi kepada Khadijah. Dan Khadijah ini Allah dah janji dah syurga untuk dia. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Kena balik tengok dalam kitab depa lah. Hadis sahih Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Meskipun dilanda rasa cemburu yang sangat hebat, ada satu hal yang menarik dengan sikap Aisyah kepada Khadijah. Seluruh riwayat tentang jasa-jasa Khadijah dalam penyebaran Islam pada masa-masa yang paling awal, termasuk tentang bagaimana dia membela, menghibur dan menolong Rasulullah, terakam dalam buku-buku hadis hanya melalui jalur periwayatan Aisyah. Walaupun Aisyah ni, apa yang perkara nak sebut, walaupun Aisyah dia rasa dia cemburu dengan Khadijah, sebab Nabi kadang-kadang Nabi sebut kebaikan Khadijah itu di depan Aisyah. Dialah sebagai orang perempuan, dia marah. Dia rasa tak sedap lah. Kalau dia tak marah pun dia ada terdetik, tak ada orang lain kan nak cerita kan. Dia seolah-olah tak ada orang lain kan nak cerita. Kalau hak baik pun kan. Kalau hak tak baik tu, kalau dah baik sangat, pergi korek balik dalam kubur naik main. Kalau kita
Nah, kalau lah kita kan, kita ni hak ganti. Kita hak ganti. Lepas tu duduk saja sambil nak makan kopi pagi tu laki pun lama-lama dia teringat juga lah. Hak asal, hak muda darah, hak asal dia teringat juga. Walaupun dengan kita ni muda darah juga, tapi dah kita ni hak nombor 2. Kadang-kadang dia sebut juga teringat hak asal. Kalau dah baik sangat pergi korek lah robok pandai main. Tak. Aisyah ni tak sebut begitu. Aisyah ni orang yang terdidik, jiwa dia terdidik oleh Nabi. Cuma dia kata, aku rasa ada rasa cemburu juga. Tapi walaupun ada sifat rasa cemburu, hadis-hadis yang meriwayatkan, yang menceritakan tentang kelebihan Khadijah, tentang apa lagi? Tentang sifat pembelaan Khadijah tentang Islam ini, semuanya kebanyakannya melalui riwayat Aisyah. Aisyah yang riwayat hadis tu. Daripada Khadijah tak ada. Jadi itu nak ceritanya sifat ataupun sikap Aisyah dengan Khadijah. Walaupun tu orang mati dah tu, antara sifat orang hidup dengan orang yang dah mati. Cuma sekadar itu lah. Cuma sekadar itu. Kemudian sikap Aisyah dengan Saudah. Ni Saudah ni hak madu, hak Nabi kahwin pada tahun yang sama. Madu dah ni. Ni madu. Hak ni hak hidup. Saudah ni hidup. Masih hidup. Masa yang sama dengan Aisyah. Kemudian dia kata Rasulullah SAW menikahi Saudah dan Aisyah pada waktu yang sama. Bukanlah hari yang sama, pada tahun yang sama. Faham di situ? Bukan pada masa yang sama juga. Lepas angkat ni tak. Tak bukan begitu. Tapi pada tahun yang sama. Baginda baru tinggal serumah dengan Aisyah setelah baginda berhijrah ke Madinah. Jadi Aisyah ni, walaupun Nabi kahwin pada tahun yang sama dengan Saudah, tapi Nabi tak duduk sekali lagi. Yang Nabi duduk sekali dengan Saudah. Dengan Aisyah Nabi tak duduk sekali lagi. Nabi hantar balik rumah mak dia, suruh mak dia belah dia pergi besar. Sebab Aisyah kahwin dengan Nabi tu memang muda sangat, umur 7 tahun. Ada meriwayat mengatakan 6 tahun. Jadi ada khilaf itu antara umur 6 dengan 7 tahun. Tapi makna umur muda lah. Sebelum itu dia kata Aisyah tinggal di rumah ibunya di Mekah selama lebih kurang 3,5 tahun. Makna 3 tahun setengah Nabi tak duduk dengan Aisyah selepas berkahwin. Apa yang kita faham di itu? Kalau kita kata Nabi berkahwin dengan Aisyah pada umur yang 6 tahun, maka Nabi duduk dengan Aisyah, Nabi duduk sekali. Nabi duduk sekali dengan Aisyah selepas daripada 3 tahun setengah, mana umur 9 tahun lebih. Umur 9 tahun baru Nabi duduk dengan Aisyah. Jadi 9 tahun itu kita ambil kiranya selepas daripada Aisyah baliklah. Selama jangka waktu itu, Saudah lah satu-satunya isteri Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW mula tinggal bersama Aisyah di Madinah pada tahun yang pertama hijrah. Saudah adalah satu-satunya madu Aisyah. Baik. Jadi macam yang saya sebut tadi, pada tahun yang sama Nabi berkahwin dengan Aisyah dan Saudah, tapi Nabi duduk dengan Saudah sebab Saudah ni orang dah dewasa. Kemudian Aisyah yang masih muda, kemudian Nabi tak duduk sekali lagi. Nabi duduk dengan Aisyah setelah berhijrah. Pada tahun yang pertama selepas berhijrah ke Madinah. Sebab kalau kita tengok di sini, Nabi berkahwin dengan Saudah dan Aisyah pada tahun yang ke-10 kenabian. Pada tahun yang ke-10 kenabian. Betul dah kalau tengok situ. Jadi selepas berhijrah ke Madinah, satu-satunya yang jadi madu Aisyah Saudah. Sebab bermula daripada tahun yang ketiga hijrah, barulah Nabi berkahwin dengan Hafsah. Jadi daripada tahun yang pertama, tahun yang kedua, yang isteri Rasulullah ketika itu hanya Saudah dengan Aisyah saja. Jadi madu Aisyahnya Saudah. Satu perkara yang wajar di antara kedua-duanya, berlakunya persaingan dalam merebut cinta dan perhatian Rasulullah. Tetapi perkara yang terjadi tidaklah seperti itu. Riwayat-riwayat tentang kehidupan kedua-duanya menunjukkan dengan jelas kedekatan dan keakraban hubungan mereka. Saudah menjadi rakan terbaik Aisyah dalam menangani urusan rumah tangga. Ini kerana ada setengah-setengah orang, terutamanya golongan orientalis, dia kata berlaku berebut antara Aisyah dengan Saudah tu masing-masing pekat berebut nak kawan hati Nabi. Pakat dah berebut aku gitu. Kalau kita sungguh lah. Kalau kita sungguh
Tapi yang berlaku dengan Aisyah, yang sebenarnya kata pengarang kitab ni, dia kata riwayat-riwayat tentang kehidupan keduanya itu tak berlaku pun, tak ada pun. Dia kata, tetapi dia kata perkara yang terjadi tidaklah seperti itu. Tak seperti yang disebut orang. Riwayat-riwayat tentang kehidupan kedua-duanya menunjukkan dengan jelas kedekatan tentang akrab hubungan antara Saudah dengan Aisyah itu. Saudah menjadi rakan terbaik Aisyah dalam menangani urusan rumah tangga. Yalah, sebab Saudah ni dia orang yang lebih dewasa, dia banyak membentuk, banyak mengajar Aisyah dalam macam mana nak menangani rumah tangga itu. Ketika Saudah semakin tua, yalah sebab Nabi kahwin dengan Saudah ni dah semakin tua, dia merasa khawatir jika Rasulullah SAW hendak menceraikannya. Dia rasa je dalam hati dia tu takut-takut. Oleh itu kata dia, untuk mempertahankan kedudukannya sebagai isteri Rasulullah SAW dan kerana kesedarannya bahawa Rasulullah sangat mencintai Aisyah, maka Saudah rela menyerahkan bahagian jatah tu bahagian gilirannya bersama Rasulullah SAW kepada Aisyah. Jadi bila dah lama duduk, malam yang giliran macam saya sebut tadi, giliran Saudah bagi tahu dekat Nabi, suruh balik kepada rumah Aisyah. Jadi di antara isteri-isteri Nabi yang lain, mana giliran Aisyah lah yang paling lama. Sebab dia ambil hak bahagian Saudah tu duduk kat dia. Jadi Nabi duduk dengan Aisyah lama di antara giliran tu kalau kita tengok. Ni pun satu benda yang kita kena beringatlah. Kalau yang orang yang bermadu tu, bermadu tu kalau dah rasa kata tua, hak giliran kita tu serahlah kat kawan sebelah tu. Jangan nak pun juga, tak ada tua pun kita je. Bukan tua, bukan berumur. Jadi ni apa ni yang kita nak ambil ni daripada ini yang penting kita mengaji sirah ni, kita nak belajar macam mana kehidupan rumah tangga Nabi, macam mana isteri-isteri Nabi buat. Jadi yang mereka buat tu dia yang kita nak ambil. Bukan kita nak menggunakan nafsu kita nak rebut juga. Tua tak tua pun dah ada nikah dua bagi ya. Kita duk kemai bawa kita dah tua tak tua pun dah kita dia juga kena bagi. Jadi maknanya kena ambil iktibar, pengajaran daripada situlah. Itu saya melawak tu. Jangan marah kat saya. Kemudian Aisyah kerap memuji Saudah. Aisyah selalu puji Saudah. Dia pernah berkata dalam satu hadis, Aisyah dia puji Saudah, dia kata apa? Tidak ada seorang perempuan yang aku ingini agar aku menjadi dirinya melebihi Saudah kerana ketegasan dan kekuatan jiwanya. Jadi Aisyah pun rasa terpegun dengan sikap yang ada dan sifat yang ada pada Saudah. Dia kata aku kalau boleh aku nak jadi macam Saudah juga. Hadis ini riwayat Imam Muslim, Imam Nasa'i, Imam Baihaqi dan Ibn Hibban. Itu antara Aisyah dengan Saudah. Kemudian kita tengok lagi antara Aisyah dengan Hafsah macam mana. Rasulullah SAW menikahi Hafsah pada tahun yang ketiga Hijrah. Aisyah hidup bersama Hafsah sebagai isteri Rasulullah selama 8 tahun. Selama 8 tahun. Kedua-duanya sama-sama merupakan putri dari sahabat Rasulullah SAW. Kedua-dua putri. Kerana Aisyah anak kepada Abu Bakar, Hafsah anak kepada Sayyidina Umar. Kan? Ketika mana Sayyidina Umar meninggal, selepas daripada Sayyidina Umar jadi khalifah, Mushaf Quran itu disimpan di rumah Hafsah. Bila mai zaman Osman, berlaku pembukaan negara-negara Islam secara meluas, maka banyaklah orang jadi bercelaru dalam baca Quran. Bila banyak orang berlaku macam tu, Osman ambil satu inisiatif, perlu ditulis semula Quran dengan berpandukan Quran yang asal untuk dia hantar ke ibu-ibu negara yang dijajah, yang diperintah. Sebab bila negara Islam membuka negara-negara baru, sebab yang buka negara baru tu bukannya daripada semua negara-negara Arab. Jadi banyak orang tak betul dari segi baca Quran tu. Jadi Osman ambil satu inisiatif, dia kena tulis balik Quran dengan berdasarkan berpandukan Quran mushaf yang ada di rumah Hafsah.
ambil pinjam salin balik sebanyak 4 buah, kemudian dihantar ke empat ibu kota, ibu negara yang besar itu sebagai rujukan governor kalau sekiranya berlaku kesilapan tentang bacaan Al-Quran. Dan Quran yang ada selain daripada yang 4 itu, yang ada yang 4 itu, Sayyidina Osman mengarahkan supaya dibakar, supaya dia tak nak campur, takut bercampur dengan yang hak asal. Itu Hafsah yang selepas daripada tu Al-Quran disimpan di rumah Hafsah. Kerana Hafsah anak kepada Sayyidina Umar. Kedua-duanya, Aisyah dan Hafsah menjalin hubungan yang akrab dan saling mencintai. Jadi mereka dua ni jadi baik. Mereka saling memiliki pendapat yang sama dalam menangani urusan-urusan rumah tangga. Jadi Aisyah dengan Hafsah ni dia banyak kesamaan. Ketika terjadi konflik dan perbezaan pendapat di antara isteri-isteri Nabi, Aisyah dan Hafsah kerap berdiri bersama di satu pihak, berhadapan dengan isteri-isteri Nabi yang lain di pihak yang berlawan. Jadi kalau sekiranya berlaku ada konflik dalam rumah tangga tu, kata konflik ni maksudnya kita jangan faham konflik ni sesuatu yang agak besar. Tapi kalau istilah kitanya, kalau sebut konflik ni teruk sangat dah. Maksud dalam keluarga Nabi adalah selisih biasa. Sebagai manusia biasa ada juga. Jadi nak contoh tentang kebersamaan Aisyah dengan Hafsah tu di satu pihak, dan isteri-isteri Nabi yang lain di satu pihak, tentang pendirian, tentang stand masing-masing tu. Akan tetapi dia kata hubungan antara Aisyah dan Hafsah tidak selamanya berlangsung dengan baik. Walaupun begitu, ialah biasa, hidup bermadu ni tidak selamanya berlangsung baik. Itu dah lah. Dia kata rasa cinta kepada seorang yang sama kadang-kadang membuat kedua-duanya bersaing dalam kecemburuan. Ialah masing-masing nak meraih cinta Nabi itu, kadang-kadang ada masing-masing untuk melebihkan diri masing-masing. Bahkan dia kata sehingga mereka tidak berbahagi. Macam mana tu? Seorang penyair pernah berkata, dia kata, kau nyanyikan untukku sebuah lagu. Ini main mana ni? Padahal kepada bayangmu pun aku cemburu. Ni nak cerita, nak kisahnya tentang kadang-kadang Hafsah dengan Aisyah ni masing-masing cuba untuk menawan hati Nabi, untuk nak meraih cinta Nabi. Masing-masing nak lebih. Masing-masing nak lebih situ. Jadi kisah berikut ini melukiskan dengan baik persaingan antara Aisyah dan Hafsah dalam merebut perhatian Nabi. Jadi ialah masing-masing sebagai isteri, masing-masing untuk merebut cinta suami. Setiap kali Rasulullah SAW hendak melakukan perjalanan, ni kebiasaan Nabi, baginda selalu mengundi isteri-isteri baginda untuk menentukan siapakah di antara mereka yang akan menemani baginda dalam perjalanan itu. Itu kebiasaan Nabi. Pada suatu hari dia kata, undian itu jatuh kepada Aisyah dan Hafsah. Dalam perjalanan, satu ketika dia kata, bila mengundi kena dua sekali. Aisyah dengan Hafsah kena dua-dua, dan naik nama dua-dua. Undi naik nama. Bukan tak dijalur ni sampai tak ada. Tak calon langsung. Baik, bila undi naik kepada nama dua-dua sekali, Aisyah dengan Hafsah. Dalam perjalanan, bila dah naik dua-dua nama, kemudian berlaku perjalanan itu, pada malam hari Rasulullah SAW memilih berada di samping unta Aisyah agar baginda dapat berbincang dengannya. Jadi bila berjalan malam, Nabi naik satu unta, Aisyah pun naik satu unta, kemudian Hafsah pun naik satu unta, asing-asing. Kemudian Nabi dia pilih duduk dekat Aisyah awalnya. Tapi bila dah malam, tengok lu. Jangan buat contoh lagi, tengok lu. Melihat perkara itu, dia kata Hafsah berkata kepada Aisyah. Bila dalam perjalanan awalnya Nabi duduk dekat dengan Aisyah, jadi akhirnya Hafsah pakat dengan Aisyah. Melihat perkara itu, dia kata Hafsah berkata kepada Aisyah, bagaimana? Dia kata, jika malam ini kamu menaiki unta aku dan aku menaiki unta kamu, sehingga kita dapat saling membandingkan unta masing-masing. Hafsah kata kat Aisyah. Tak apa, dia kata, malam ni kita tukar unta. Kita tukar tuan. Unta tu juga. Kereta tu juga tukar tuannya. Aisyah naik Hafsah, unta Hafsah naik unta Aisyah. Kita tengok
Kita tengok lagu mana malam ni. Apa nak jadi? Kemudian Aisyah kata tak apa, baiklah. Dia kata. Akhirnya dia kata pada malam itu Rasulullah SAW mendekati unta Aisyah yang dinaiki Hafsah. Yalah Nabi dah Nabi cam unta tu malam. Nabi duduk cam unta tu unta Aisyah. Nabi pun duduk dekat unta Aisyah. Padahal tuan-tuan lain lah. Baginda mengucapkan salam lalu berjalan di samping unta itu. Nabi pun, itu adat Nabi. Ini pun satu benda yang kita tak boleh buat. Nabi bila dia berjumpa bukan dengan sahabat-sahabat, dengan isteri-isteri dia pun, bila dia berjumpa, setiap kali berjumpa dia bagi salam. Nabi, itu sifat Nabi, dia selalu bagi salam. Kita tak boleh nak beramai. Kita dengan kawan boleh. Dengan kawan boleh jauh. Assalamualaikum. Balik Nabi. Balik di rumah, buka pintu senyap. Masuk duduk diam. Orang di rumah pun tak tahu kata kita balik. Ini pun antara satu benda yang kita kena ambil beratlah, kita kena perhatikan. Begitu jugalah yang si isteri pun bila jumpa dengan suami, bagilah salam dulu. Jangan duk harap untuk laki yang bagi salam. Dah laki-laki bagi salam dululah. Janganlah kita dulu. Nabi kata, orang yang sebaik-baiknya orang yang mula-mula bagi salam. Tak kira lah kita suami ke isteri ke, tengok siapa dah rebutlah untuk ambil peluang. Sebab tu hebatnya kita orang Islam ni, mudah untuk dapat pahala, mudah nak dapat syurga Allah tu, mudah. Cuma kadang-kadang antara kita sedar dengan tak sedar. Benda-benda yang kecil, benda yang remeh itu kalau kita buat, itu yang besar. Bagi salam, orang main rumah kita jamulah ayat-ayat bujang pun, kan? Ni bila orang main rumah ni kita, kawan ni kerap sangat main kemarin, main dah mari, main pula. Jangan kata apa, selagi nama jangan tetamu, dia main rumah kita jamu. Mengikut kemampuan kadar yang kita ada. Jangan duk kira nak jamu hak lebih-lebih, bila nak jamu lebih tu main alim tak. Dia main lah nak riak ke apa lah. Nak bagi orang kata, kawan ni bagus semua, jamu sampai. Mula dia nak main riak, jamu sekadar yang kita ada. Kalau juk kodok hak bagi terlihat sejuk pun sejuk lah. Hak ni ada makan, tak makan. Orang makan sudah. Bagi jamu. Itu adab. Adab yang Nabi ajak kepada kita. Jadi Nabi pun bila dia sampai tepi unta Aisyah ni, Nabi bagi salam. Padahal Hafsah duduk atas unta tu. Begitulah hingga akhirnya mereka berhenti untuk berehat. Jadi berjalan. Nabi pun tak tahu kata yang sebelah tu Hafsah. Jalan. Sepanjang perjalanan itu Aisyah berasa kehilangan baginda. Mula-mula dia setuju, akhirnya rasa tak boleh jadi dia rasa. Kalau sunyi sangat. Pasal dia tengok Hafsah dia bersema elok dengan Nabi situ. Jadi Aisyah meletakkan kakinya di telah pokok ikdir, sejenis pokok. Sejenis pokok yang baunya wangi pokok ni. Sambil berkata, "Ya Rabb, datangkanlah kalajengking atau ular yang dapat menggigit aku. Dia adalah utusan-utusanmu dan aku tidak dapat berkata apa-apa kepadanya." Tu cemuru. Dah. Biarlah. Bila aku sakit, kok mana pun Nabi lebih kat aku lah. Dah. Psikologi. Cara untuk nak meraih cinta suami. Cinta suami. Yang Aisyah dia tak buat selalu. Dia buat lama-lama kali je. Kita ni kalau boleh jari bomo. Jari bomo ikat kalau boleh, jangan balik dah hak nu. Duduk orang kita lah, biarlah. Asal nama dua tak apa, tapi jangan balik kat nu. Duduk kita ya. Jadi gitu. Dosa kita. Ya. Jadi itu antara sifat dan sikap yang ada pada isteri-isteri Rasulullah. Kemudian baik yang keempatnya. Habis itu boleh faham lah? Ya. Faham sekadar tu. Maknanya walaupun isteri-isteri Nabi, tapi sifat dan rasa cemburu tu tetap ada. Tetap ada sebagai manusia. Sebagai manusia biasa. Sebagai manusia biasa. Cuma tidak lebih-lebih lah. Sekadar itu saja. Tak lebih daripada tu. Cuma Aisyah pun kalau kita tengok dalam hadis tu, dia rasa sunyi aja pasal Nabi duk sembang sepanjang dengan Hafsah. Cuma dia rasa kalau lah boleh ulat ke, kalau jengking kami ketit, lega kat aku. Ambil peluang nak menggunakan peluang yang ada itu untuk nak meraih. Kemudian Aisyah dengan Ummu Salamah. Tengok Aisyah dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah ni kalau kita tengok dalam susunan itu yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat ikut susunan kerana Nabi berkahwin dengan Ummu Salamah pada tahun yang keempat Hijrah. Dengan Hafsah Nabi berkahwin pada tahun yang ketiga. Baik. Ummu Salamah adalah isteri Rasulullah yang terkenal dengan kecerdasannya, kekuatan dan pemahamannya dan kejernihan visinya. Dia Ummu Salamah ni
seorang yang bijak, orang termasuk golongan orang intelek lah, kalau bahasa kita ni, bahasa baru lah ni, orang cerdik, orang intelek. Bahasa orang tua dia kata orang cerdik lah. Dalam perkara-perkara itu, hanya Aisyah yang dapat mengunggulinya. Walaupun dia kata Ummu Salamah ni orang intelek, tapi antara dua tu kalau nak compare, Aisyah lebih lagi. Aisyah lebih. Pada peristiwa Hudaybiyah, Ummu Salamah yang memberikan nasihat kepada Rasulullah SAW. Dalam berlaku peristiwa Hudaybiyah, Ummu Salamah jadi sebagai penasihat bagi